Wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita akan membicarakan tentang analisis soalan-soalan kategori alih bentuk komunikasi semester 2. Okey, kita akan menumpukan atau fokus kepada graf compound dengan melihat beberapa contoh soalan. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan langganan telefon selular dan kadar penembusan per 100 penduduk di Malaysia bagi tahun-tahun yang dinyatakan. Okey, berdasarkan soalan ini, terdapat kata kunci iaitu selepas istilah menunjukkan bilangan langganan telefon selular dan kadar penembusan per 100 penduduk di Malaysia bagi tahun-tahun yang dinyatakan. Jelas berdasarkan soalan ini ada istilah bilangan dan kadar. Maka dah tentu media yang dikehendaki iaitu graf gabungan. Okey, bagaimanakah lakaran graf gabungan? Okey, seperti ini. Okay, berdasarkan soalan, anak pelajar boleh membuat lakaran apakah paksi X dan apakah paksi Y, dan paksi Y tersebut kanan dan kiri mewakili apa. Okey, contoh berdasarkan soalan di sini, paksi Y1 merujuk kepada bilangan langganan telefon selular, manakala paksi Y merujuk kepada kadar penembusan per 100 penduduk, iaitu jelas ada dua unit, iaitu unit tersebut dalam bentuk nilai mutlak atau bilangan dan satu lagi unitnya dalam bentuk kadar atau peratus. Maka jelas soalan ini merupakan graf kategori graf gabungan, iaitu menggabungkan bar dan garis. Okey, persoalannya, kenapakah soalan ini dikatakan graf kategori compound? Kerana bar yang akan dilukiskan nanti iaitu graf bar compound. Okey, yang melibatkan tahun-tahun tertentu. Cuma berdasarkan soalan di sini tidak dinyatakan apakah tahun-tahun yang terlibat. Jadi perlulah merujuk kepada teks atau petikan yang diberikan. Secara kasarnya kemungkinan tahun-tahun yang terlibat seperti 2005, 2006 atau 2007. Maka kemungkinan bilangan langganan telefon selular terbahagi kepada beberapa item. Contoh mungkin 2 item. Maka lakarannya seperti ini. Dan kadar penembusan per 100 bergantung kepada data yang diberikan untuk menunjukkan bahawa 1 atau 2 garis atau 3 garis atau 4 garis. Semuanya bergantung kepada petikan yang dikemukakan. Okey, contoh menunjukkan peratus, garis menunjukkan peratus, bar menunjukkan bilangan. Okey, jadi jelas soalan ini kategori graf compound. Okey, seterusnya kita lihat sikit dari segi penulisan tajuk berdasarkan soalan ini. Okey, tajuk untuk soalan ini anak-anak pelajar perlulah berwaspada kerana dalam soalan hanya menulis tahun-tahun yang dinyatakan. Okey, seperti biasa anak-anak pelajar perlu merujuk dari segi tempat berdasarkan soalan ini iaitu Malaysia, maka didahuluikan dengan tempat Malaysia titik bertindih. Seterusnya selepas istilah menunjukkan bilangan langganan telefon selular dan kadar penembusan per 100 penduduk bagi tahun-tahun dinyatakan, anak-anak pelajar perlulah merujuk kepada teks. Jangan salin semula istilah atau frasa tahun-tahun yang dinyatakan, kerana penulisan semula atau menulis semula tahun-tahun yang dinyatakan tanpa mengambil tahun-tahun yang spesifik berdasarkan teks boleh menyebabkan kehilangan markah yang banyak. Okey, bahas pada bahagian tajuk. Seterusnya label paksi Y, anak-anak pelajar boleh merujuk selepas istilah menunjukkan, iaitu anak-anak pelajar perlu
lah kenal pasti apakah label paksi Y1 atau kiri dan paksi Y2 iaitu di sebelah kanan. Okey, kalau di sebelah kiri anak-anak pelajar, okey, bermula dengan bilangan langganan telefon selular. Okey, manakala di paksi Y sebelah kanan, okey, iaitu paksi Y2. Okey, kalau tadi paksi Y sebelah kiri, kemudian paksi Y sebelah kanan atau dipanggil Y2 atau mewakili graf garis. Okey, penulisannya bermula dengan kadar penembusan per 100 penduduk diikuti unit. Begitu juga dengan label paksi Y sebelah kiri tadi diikuti unit. Jangan lupa ya anak-anak pelajar, unit. Okey, seterusnya dari segi label paksi X dah tentulah tahun. Okey, sama ada angka tahun atau label tahun. Istilah tahun itu sendiri. Seterusnya barulah petunjuk, dan petunjuk tersebut berdasarkan teks yang diberikan. Okey, jelas. Maka soalan kedua iaitu kategori soalan graf compound, iaitu graf bar compound. Asasnya graf bar compound dan paling tepat iaitu graf gabungan. Cuma kita merujuk kepada bar tersebut sama ada komponen atau compound. Berdasarkan soalan terdapat kata kunci ataupun ciri-ciri yang jelas bahawa soalan ini merujuk kepada graf bar compound. Okey, seterusnya nak belajar, kita lihat contoh yang seterusnya. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran, ekspor, import serta harga minyak mentah di Malaysia pada tahun-tahun yang dinyatakan. Okey, berdasarkan soalan ini, okey, kita boleh lihat kata kunci dan media yang dikehendaki. Okey, menunjukkan kuantiti pengeluaran, ekspor, import serta harga minyak mentah. Jelas berdasarkan frasa tersebut kita dapat kenal pasti adanya dua unit yang berbeza. Pertama iaitu kuantiti dan yang kedua iaitu harga. Maka jelas media yang dikehendaki iaitu gabungan. Okey, gabungan. Okey, lakaran untuk graf gabungan seperti sebelumnya. Okey, ada kanan, ada paksi kanan dan juga ada paksi kiri. Okey, seperti mana anak-anak pelajar tahu, graf gabungan iaitu menggabungkan bar dan garis. Okey, kenapakah soalan ini dikategorikan sebagai compound? Kerana barnya iaitu bar kategori compound, kerana kuantiti pengeluaran ekspor import merujuk kepada bar. Okey, bar dan bar tersebut bersifat compound disebabkan tidak mempunyai ciri-ciri komponen. Begitu juga dengan yang kedua merujuk kepada harga. Harga minyak mentah. Harga minyak mentah iaitu di sini mewakili graf garis. Okey, sama ada graf garis tersebut satu garis, dua garis, tiga garis, semuanya bergantung kepada data yang diberikan dalam teks. Okey, kemungkinan situasinya begini. Okey, dan kita tidak tahu berdasarkan soalan apakah tahun-tahun yang terlibat. Okey, cuma nak ditekankan di sini bahawa soalan ini kategori graf compound, merujuk kepada bar compound kerana tidak mempunyai ciri-ciri komponen. Okey, seterusnya tajuk. Okey, tajuk seperti biasa, tempat yang terlibat iaitu Malaysia. Maka penulisannya iaitu Malaysia titik bertindih bermula dengan kuantiti pengeluaran, ekspor, import serta harga minyak mentah di Malaysia. Jangan ulang. Okey, pada tahun-tahun yang dinyatakan jangan tulis semula. Anak-anak pelajar perlulah merujuk kepada teks. Maka
anak-anak pelajar akan mendapat markah yang terbaik ataupun mengelak daripada terjebak dengan markah yang kategori dosa-dosa besar ataupun menyebabkan markah hilang banyak. Okey, seterusnya label paksi Y. Okey, label paksi Y bagi kategori graf gabungan. Okey, bagi paksi sebelah kiri iaitu Y1 boleh bermula dengan kuantiti pengeluaran ekspor import. Okey, dan dalam kurungan diikuti dengan unit. Manakala Y2 iaitu di sebelah kanan anak-anak pelajar iaitu bermula dengan harga minyak mentah dan diikuti dengan unit. Okey, maka lengkaplah label bagi paksi kanan, paksi Y sebelah kiri dan juga label paksi Y di sebelah kanan. Seterusnya label paksi X dah tentu iaitu ejaan tahun dan diikuti dengan angka tahun. Dan seterusnya petunjuk bergantung kepada teks yang diberikan, merujuk kepada pengeluaran ekspor, import serta juga harga minyak mentah. Okey, seterusnya anak-anak pelajar kita lihat contoh yang berikutnya. Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kadar perubahan ekspor barangan keluaran kilang mengikut produk di Malaysia antara tahun 2013 dengan tahun 2014 dan tahun 2014 dengan tahun 2015. Okey, berdasarkan soalan ini jelas mempunyai kata kunci kadar perubahan. Kadar perubahan merujuk kepada peratus perubahan. Okey. Kadar perubahan lazimnya menunjukkan ataupun akan mempunyai data positif dan negatif. Sekiranya dalam teks nilai-nilai yang diberikan berbentuk nilai mutlak, maka anak-anak pelajar perlulah menggunakan formula baru tolak asal per asal kali 100 bagi mencari peratus perubahan yang berlaku antara tahun 2013 dengan tahun 2014 dan antara 2014 dengan tahun 2015. Okey. Berdasarkan soalan ini jelas menunjukkan bahawa peratus perubahan yang berlaku iaitu dalam dua keadaan, dalam dua tempoh. Okey, tempoh yang pertama dan tempoh yang kedua. Dan situasi ini kita panggil atau sebut kategori graf memesong. Okey, graf memesong ataupun graf positif dan negatif dua kelompok disebabkan adanya dua tempoh. Okey, sebagai lakarannya seperti contoh 2013, 2014 dan 2014, 2015. Okey. Contoh mungkin dalam tempoh tersebut ada beberapa item seperti mungkin ada 3. Okey, ni hanya sebagai contoh lakaran. Okey. Inilah dikatakan graf bar memesong dua kelompok. Kenapakah anak-anak pelajar perlu melukis graf bar memesong? Kerana tidak mempunyai ciri-ciri garis yang untuk menentukan bahawa graf ini anak-anak pelajar perlu melukis graf garis memesong. Okey, maka graf yang paling tepat iaitu graf bar memesong. Dan graf bar memesong ini juga dah tentu hanyalah dalam bentuk compound. Adalah tidak munasabah untuk melukis graf bar berbentuk komponen. Okey, jelas? Okey, seterusnya bagaimana pula dengan penulisan tajuk? Okey, dah tentu penulisan tajuknya bermula dengan tempat iaitu jelas di sini iaitu hanya melibatkan Malaysia titik bertindih, kemudian diikuti dengan kadar perubahan ekspor barangan keluaran kilang mengikut produk antara tahun 2013 dengan tahun 2014
dan tahun 2014 dengan tahun 2015. Anak-anak pelajar jangan sekali-kali mengulang kembali tempat di Malaysia kerana juga boleh menyebabkan kehilangan markah walaupun markah yang sedikit atau kecil. Okey, seterusnya bagaimana pula dengan label paksi Y? Okey, label paksi Y seperti mana? Di sini label paksi Y iaitu selepas istilah menunjukkan, anak-anak pelajar disarankan menulis kadar perubahan ekspor barangan keluaran kilang. Okey, dan diikuti dengan unit. Okey, unit tersebut dah tentu dalam bentuk peratus atau simbol peratus disebabkan istilah kadar perubahan. Manakala label paksi X seperti mana yang dilakarkan, perlulah menulis istilah tahun dan seterusnya tempoh tahun yang terlibat. Okey, jelas? Okey, seterusnya kita lihat pula contoh soalan berikutnya. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan tenaga buruh di negeri-negeri terpilih dan peratus guna tenaga buruh dari tahun 2014 hingga tahun 2016 di Malaysia. Okey, berdasarkan soalan ini, okey, bilangan tenaga buruh di negeri-negeri terpilih dan peratus guna tenaga buruh. Okey, jelas di sini. Okey, soalan ini mempunyai dua kata kunci iaitu bilangan dan peratus. Dan dah tentu medianya iaitu gabungan. Okey, gabungan. Okey, persoalannya gabungan yang melibatkan bar dan garis. Okey, apakah bentuk graf bar tersebut? Sama ada bar compound atau komponen? Okey, dah tentu bar compound. Tetapi apakah yang menyebabkan anak pelajar perlu melukis bar compound? Kerana berdasarkan pernyataan ini, bilangan tenaga buruh di negeri-negeri terpilih merujuk kepada ataupun menunjukkan bahawa graf bar tersebut iaitu graf bar compound, bukan graf bar komponen, kerana tidak mempunyai ciri-ciri komponen. Manakala peratus guna tenaga buruh iaitu peratus guna tenaga buruh merujuk kepada graf garis. Okey, dan tahun yang terlibat 2014, 2015 dan tahun 2016. Secara kasarnya kemungkinan graf tersebut seperti ini. Okey, kemungkinan item-itemnya seperti ini disebabkan kita tidak mempunyai petikan atau teks. Okey, manakala peratusnya seperti ini. Mungkin 1, mungkin 2 dan seterusnya bergantung kepada data yang diberikan. Okey. Seterusnya tajuk. Okey, sekali lalu kita lihat tajuk seperti biasa. Tempat yang terlibat iaitu Malaysia. Okey, Malaysia titik bertindih bermula dengan bilangan tenaga buruh di negeri-negeri terpilih dan peratus guna tenaga buruh dari tahun 2014 hingga tahun 2015. Berhenti di situ. Okey, seterusnya label paksi Y iaitu bilangan tenaga buruh. Okey, bilangan tenaga buruh kemudian diikuti dengan unit dan peratus guna tenaga buruh di paksi sebelah kanan kamu. Okey, dan diikuti dengan unit dan tentu unitnya iaitu peratus. Okey, manakala label paksi X iaitu seperti biasa juga sama tahun dan juga penulisan angka bagi setiap tahun yang terlibat. Okey, jelas? Okey, seterusnya kita lihat soalan berikutnya. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan sekolah mengikut jenis, kategori dan lokasi terpilih pada tahun 2017 di Malaysia. Okey, apakah kehendak soalan? Okey, sediakan graf yang sesuai. Okey, menunjukkan bilangan sekolah mengikut jenis, kategori dan lokasi terpilih pada tahun-tahun
pada tahun 2017. Okey, jelas di sini terdapat 4 pemboleh ubah dalam soalan ini. Apabila terdapat 4 pemboleh ubah, bermaksud dah tentu graf tersebut, media yang dikehendaki berdasarkan soalan tersebut dah tentu graf piramid. Okey, jelas. Kata kunci yang ada dalam soalan ini menunjukkan bahawa media yang dikehendaki iaitu piramid. Okey, apabila disebut piramid, dah tentu anak-anak pelajar tahu bahawa piramid tersebut sama ada dalam bentuk bar compound atau bar komponen. Okey, berdasarkan soalan dah jelas. Okey, dah tentu jelas kategorinya iaitu bar compound kerana tidak mempunyai ciri-ciri komponen. Maka secara kasarnya lakarannya seperti ini. Okey, cuma untuk menentukan okey, apakah yang perlu dilabelkan di sini, okey, dan apakah yang mewakili di kanan kiri iaitu berpasang, yang untuk menentukan pasangannya, dan seterusnya. Okey, petunjuknya apakah item mana pemboleh ubah, manakah yang dijadikan sebagai petunjuk. Okey, kita lihat semula soalan. Bilangan sekolah mengikut jenis. Okey, terdapat di sini kata kunci mengikut. Selepas istilah mengikut, adanya jenis, istilah jenis, pemboleh ubah jenis. Maka dah tentu jenis itu merujuk kepada petunjuk ataupun bar yang akan dilukis. Okey, seterusnya kategori dan lokasi. Okey, kalau berdasarkan soalan, kategori dan lokasi kita tidak nampak dengan jelas. Okey, yang manakah mempunyai unsur-unsur berpasangan. Okey, sekiranya kategori mempunyai dua berunsur pasangan, maka kategorilah di sebelah kanan dan kiri. Manakala di sini lokasi. Okey, atau sebaliknya, sekiranya lokasi, contoh mungkin lokasi bandar dan luar bandar, maka di sinilah lokasi bandar, luar bandar, dan di sini kategori. Di sini kategori, bukan tahun, sebab tahun hanyalah 1 tahun, iaitu 2017, dan graf bar yang akan dilukis dah tentu seperti mana disebutkan tadi, iaitu graf bar compound. Okey, berapa jenis graf bar compound? Okey, bergantung kepada teks yang diberikan. Okey, jelas? Okey, seterusnya kita tengok sekali lalu tajuk, penulisan tajuk. Dah tentu penulisan tajuknya bermula dengan Malaysia, jelas. Tempatnya iaitu hanya merujuk kepada Malaysia. Kemudian titik bertindih, seterusnya bilangan sekolah mengikut jenis, kategori dan lokasi terpilih pada tahun 2017. Okey, lengkap tajuk, sempurna tajuk tersebut. Manakala label paksi Y, okey, di sini merujuk pada label paksi Y iaitu sama ada kategori atau lokasi. Okey, kategori atau lokasi bergantung kepada teks yang diberikan. Begitu juga dengan label paksi X. Okey, label paksi X merujuk kepada bilangan sekolah disertai dengan unit yang terlibat. Okey, jelas anak-anak pelajar? Okey, seterusnya soalan yang berikutnya. Okey, berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti kargo yang dikendalikan untuk ekspor dan import di pelabuhan terpilih dari tahun 2013 hingga tahun 2015 di Semenanjung Malaysia. Okey, berdasarkan soalan ini iaitu graf, dan graf tersebut graf apa? Okey, bermula dengan kuantiti kargo yang dikendalikan untuk ekspor dan import di pelabuhan terpilih dari tahun 2013 hingga tahun 2015 di Semenanjung Malaysia. Okey, jelas berdasarkan soalan ini dah tentu soalan ini mengkehendaki anak-anak pelajar melukis graf bar compound. Okey, kenapakah graf bar compound? Kerana dalam soalan tidak mempunyai ciri-ciri garis bagi menentukan bahawa soalan ini mengkehendaki anak-anak pelajar melukis graf garis, dan
Kenapakah bercompound? Kerana tidak mempunyai ciri-ciri komponen. Okey, kerana soalan ini bukannya kehendak soalan ini bukannya berkomponen, kerana tidak mempunyai ciri-ciri komponen seperti istilah atau kata kunci, jumlah, komposisi dan sebagainya. Okey, istilah kuantiti kargo yang dikendalikan untuk ekspor dan import merujuk kepada compound. Okey, secara kasarnya graf tersebut seperti ini. Okey, tahun yang terlibat 2013, 2014, 2015. Okey, item yang terlibat ekspor dan import berbentuk compound. Okey, jelas. Okey, seterusnya tajuk. Penulisan tajuk anak-anak pelajar perlu berhati-hati, iaitu tempat, iaitu hanya melibatkan Semenanjung Malaysia, bukan Malaysia. Semenanjung Malaysia. Semenanjung Malaysia titik bertindih. Kemudian diikuti dengan kuantiti kargo yang dikendalikan untuk ekspor dan import di pelabuhan terpilih dari tahun 2013 hinggalah tahun 2015. Noktah. Okey, maksudnya sampai sini, sehingga sini. Okey, bukan bermaksud dinoktahkan. Okey, seterusnya label paksi Y. Label paksi Y di sini dah tentu bermula dengan kuantiti kargo yang dikendalikan untuk ekspor dan import. Seterusnya dalam diikuti dengan unit yang terlibat. Manakala label paksi X dah tentu angka tahun dan istilah tahun. Okey, jelas? Okey, seterusnya anak-anak pelajar, kita lihat soalan yang berikutnya. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan kes saman kesalahan jalan raya yang terkumpul di bandar-bandar terpilih di Semenanjung Malaysia dan pola jumlah hasil compound yang dipungut pada tempoh 2014 hingga tahun 2017. Okey, berdasarkan soalan ini jelas menunjukkan bahawa soalan ini mempunyai ataupun menunjukkan dua unit, iaitu bilangan dan hasil. Okey, bilangan dan hasil. Jelas graf yang dikehendaki iaitu graf gabungan. Okey, graf gabungan. Graf gabungan melibatkan bar dan juga garis. Okey, bar tersebut sama ada komponen atau compound. Okey, dah tentu bar compound sebab dalam soalan iaitu bermula dengan bilangan kes saman kesalahan jalan raya tidak mempunyai ciri-ciri komponen. Maka graf tersebut graf tersebut iaitu graf bar compound. Manakala yang kedua pola merujuk kepada garis, jumlah merujuk kepada komponen, hasil iaitu hasil compound dalam bentuk mungkin ringgit Malaysia. Maka jelas di sini secara kasarnya lakarannya seperti ini. Okey, kemungkinan graf tersebut yang mewakili 2014, 2015, 2016, 2017. Okey, diandaikan setiap tahun hanya mempunyai 2 item, kemungkinan begini. Okey, yang pastinya bar tersebut iaitu bar compound. Manakala garis, pola jumlah hasil compound. Apabila disebut pola jumlah hasil compound, kemungkinan satu garis iaitu bermaksud sekiranya dalam petikan diberi beberapa item, maka anak-anak pelajar perlu menjumlahkan menjadikannya satu jumlah sahaja, maka akan wujudlah satu garis. Okey, jelas? Okey, seterusnya secara kasarnya tajuk. Kita lihat bagaimanakah penulisan tajuk. Okey, berdasarkan tajuk, tempat yang terlibat iaitu Semenanjung Malaysia. Semenanjung Malaysia titik bertindih bermula dengan bilangan kes saman kesalahan jalan raya yang terkumpul di bandar-bandar terpilih dan pola jumlah hasil compound yang dipungut pada tempoh tahun 2014 hingga tahun 2017.
Okey, jelas. Seterusnya label paksi Y, okey, bermula dengan bilangan kesamaan kesalahan jalan raya yang terkumpul di bandar-bandar terpilih dalam kurungan diikuti dengan unit. Manakala label paksi Y yang kedua bermula dengan pola jumlah hasil kompaun yang dipungut dan diikuti dengan unit yang terlibat. Okey. Manakala label paksi X di kebanyakan graf dah tentu tahun. Label tahun, ejaan tahun dan juga angka tahun. Okey, jelas anak-anak pelajar? Okay, seterusnya kita lihat soalan berikutnya. Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan pekerja dalam industri pembuatan terpilih dan perubahan gaji yang dibayar bagi tahun-tahun yang dinyatakan. Okey, graf yang sesuai menunjukkan bilangan pekerja dalam industri pembuatan terpilih dan perubahan gaji yang dibayar bagi tahun-tahun yang dinyatakan. Berdasarkan soalan tersebut, jelas wujudnya dua unit. Dua unit iaitu dalam bentuk bilangan dan juga dalam bentuk gaji, mungkin ringgit Malaysia. Okey, maka soalan ini menghendaki anak-anak pelajar melukis graf gabungan. Dan graf gabungan tersebut sama ada bar yang akan dilukis bar compound atau komponen. Ya, dah tentu bar compound sebab dalam soalan tidak mempunyai ciri-ciri komponen. Dan garis sama ada 1 garis, 2 garis, 3 garis atau sebagainya, bergantunglah kepada petikan yang diberi. Secara kasarnya kemungkinan graf gabungan yang terlibat seperti ini. Okey, memandangkan berdasarkan soalan tidak dinyatakan tahun-tahun yang terlibat, maka kita membuat andaian kemungkinannya seperti ini. Okey. Okey, jelas. Okey, seterusnya tajuk. Bagaimanakah penulisan tajuk? Okey, untuk soalan ini juga anak-anak pelajar perlu berhati-hati kerana tahun-tahun yang dinyatakan haruslah digantikan dengan tahun yang spesifik dan tahun tersebut mestilah merujuk kepada teks yang diberikan. Okey, berdasarkan soalan, berdasarkan soalan di sini tidak mempunyai tempat yang jelas dan anak-anak pelajar perlulah merujuk kepada teks dan juga sumber bagi menentukan tempat yang paling tepat, sama ada Malaysia atau Semenanjung Malaysia ataupun mana-mana negeri ataupun mana-mana tempat yang dikaitkan berdasarkan soalan. Okey, seterusnya label paksi Y, iaitu paksi Y di sebelah kiri bermula dengan bilangan pekerja dalam industri pembuatan terpilih diikuti dengan unit. Seterusnya label paksi sebelah kanan bermula dengan perubahan gaji yang dibayar dan diikuti dengan unit. Okey, seterusnya label paksi X iaitu theater HUN dan tahun yang terlibat.